Indeks Harga Pengguna IHP bagi bulan Disember 2020 mencatatkan peningkatan 2.0% tahun ke tahun berbanding bulan Disember 2019. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya mengongsikan harga makanan dan minuman ringan meningkat 4.7%. Manakala harga bukan makanan turut mencatatkan peningkatan 1.4%. IHP mengukur perubahan harga barangan dan perkhidmatan yang dibayar oleh pengguna dalam satu tempoh yang ditetapkan dan dikumpulkan setiap bulan. Peningkatan IHP didorong oleh lonjakan harga dan kos pelbagai barangan dan perkhidmatan, makanan dan minuman ringan dan pengangkutan. Walau bagaimanapun, peningkatan IHP diimbangi oleh penurunan harga dan kos pakaian dan kasut, perhiasan, peralatan isi rumah dan penyelenggaraan rutin isi rumah dan restoran dan hotel. Bagi perubahan bulan ke bulan pula, IHP bagi bulan Disember 2020 menurun 0.1% berbanding bulan November 2020. Manakala bagi tahun 2020 pula mencatatkan peningkatan sebanyak 1.9% berbanding penurunan 0.4% pada tahun 2019. Peningkatan indeks makanan dan minuman ringan, terutamanya harga sayur-sayuran dan harga daging ayam, lembu dan kerbau adalah disebabkan peningkatan permintaan domestik berikutan sekatan perjalanan keluar negara dan bekalan import yang terhad. Manakala peningkatan indeks bukan makanan pula disebabkan oleh peningkatan harga pelbagai barangan dan perkhidmatan serta pengangkutan. Namun ia diimbangi oleh penurunan harga dan kos perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain. Laporan penuh IHP boleh diperoleh melalui laman sesawang JPES www.dpes.gov.pn. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 1 kes sembuh dan 1 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan tiada kes jangkitan baharu dicatatkan hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya menyatakan jumlah kes jangkitan di negara ini kekal 185 kes, manakala kes sembuh 181 kes. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 44 kes. 727 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 13,265 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 603 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020, 98,624 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sekumpulan belia kreatif menghasilkan #Gergasi NBD37 sebagai melambangkan rasa cinta golongan tersebut kepada negara. Bahan beritanya kami kongsikan seketika nanti. Sebelum itu, kita hayati dulu petikan titah ini. Logo sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37 berbentuk sekuntum bunga yang mekar sebagai menandakan negara Brunei Darussalam adalah sebuah negara yang mempunyai rakyat yang berpendidikan,
berkemahiran dan berjaya dengan kehidupan yang berkualiti dan ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Dalam temu bual bersama pewarta RTB, Dayang Siti Kamilah binti Haji Muhammad Azre, pencipta logo pada tahun ini menjelaskan keseluruhan bentuk logo menunjukkan tema Whole of Nation bagi mencapai hasrat Brunei maju. Ia dari bentuk bunga, itu bentuk bunga yang mekar. So ianya bagi menandakan negara Brunei Darussalam mempunyai rakyat dan masyarakat yang berjaya, berdaya saing, berpendidikan dan ekonomi yang dinamik bagi mencapai hasrat wawasan 2035. Elemennya pertama kali kita boleh nampak 7 kelopak bunga yang tengah-tengah. So 7 kelopak bunga ini menandakan 7 puak Brunei. Untuk sama-sama menjayakan wawasan 2035. Logo sambutan Hari Kebangsaan tahun ini juga mempamerkan reka bentuk di luar bunga yang melambangkan rakyat dan penduduk yang sentiasa sedia untuk melengkapkan diri dengan ilmu dan kemahiran, sedia berperanan dalam pembangunan negara termasuk meningkatkan daya saing, inovatif dan kreatif dalam segenap aspek pembangunan ekonomi, politik dan sosio-budaya dalam arus cabaran sejagat. Manakala generasi pewaris yang cemerlang, berdaya tahan, berkemahiran tinggi dicerminkan dalam bentuk 4 segi di sekeliling bunga. Logo Hari Kebangsaan turut mencerminkan segenap sektor dalam pembangunan negara yang berperanan dalam memastikan wawasan Brunei 2035 tercapai. Panji-panji yang terletak di tengah menandakan negara berteraskan konsep negara Melayu Islam beraja dan kekal menjadi sebuah negara zikir. Dan angka 37 dalam tulisan Jawi dan Rumi membawa makna negara Brunei Darussalam sudah 37 tahun menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37, sekumpulan belia kreatif telah menghasilkan hashtag gergasi bagi sama-sama memeriahkan lagi sambutan tahun ini. Hashtag yang dimulai dengan lambang pagar NBD 37 mengetengahkan ciri-ciri unik dan menarik ia sebagai lambang rasa cinta golongan belia kepada negara. Butirannya bersama kru Mojo RTB News. Brunei's Comic and Illustrations, Graffiti Modern Art, COVID-19 Awareness, ASEAN Flowers, We are Brunei Darussalam. Semuanya dapat disaksikan melalui hashtag gergasi NBD 37 di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. 6 buah hashtag gergasi iaitu NBD 37 atau Negara Brunei Darussalam 37 dikendalikan oleh para penggiat seni lukis dan grafiti tempatan. Ia bagi memeriahkan lagi sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37. Ini kami ada 81 artis yang menyertai, termasuk students, pelajar-pelajar, guru-guru juga, ada professional artist, ada graphic designer juga, ada graffiti artist, comic artist, illustrators. Saya berbesar hati dalam menyiapkan projek ini, lebih-lebih lagi untuk negara Brunei ini dan sebagai mewakili sekolah saya iaitu Sekolah Yayasan. Dengan tema tersendiri, hashtag mencerminkan kemajuan yang dicapai oleh negara dalam pelbagai aspek. Ahli-ahli dalam kumpulan kreatif ini turut berdepan dengan cabaran dalam memastikan setiap karya seni mereka berjaya mengekspresikan semangat kebruneian. Kami untuk melihatkan kasih dan cinta kami kepada negara Brunei Darussalam. So, kami mahu menunjukkan patriotisme kami itu. Dan dalam komik ini juga kami simboliskan sikitlah macam ada yang tunjukkan macam in terms of budaya, ada yang tunjukkan pasal National Day, ada yang tunjukkan pasal Brunei punya nature. Bagi audiens di luar sana, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan sendiri hashtag gergasi yang mempunyai nilai estetika yang luar biasa. Serta kongsikan pengalaman dan foto audio bersama hashtag gergasi
NBD 37 di media sosial. Sama-sama kita memeriahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37. Azizi Ahmad untuk Berita RTV. Salah satu anugerah terbesar yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan untuk negara ialah negara yang aman makmur di bawah pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan yang ke-37, rakyat dan penduduk negara ini melahirkan rasa syukur atas nikmat keamanan dan kemakmuran yang negara kecapi sejak mencapai kemerdekaan lebih 3 dekad yang lalu. Junjung kasih kepada Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia kerana telah melimpahkan segala kemudahan-kemudahan yang terdapat di negara Brunei Darussalam. Jadi sebagai rakyat yang bersyukur, kita seharusnya memupuk nilai ataupun sikap bertanggungjawab dalam menjayakan wawasan negara 2035. Rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dan menghayati hakikat, menghayati nikmat kemerdekaan serta memahami hakikat bahawa tidak semua yang dilahirkan ke muka bumi ini bertuah untuk hidup di dalam sebuah negara merdeka. Sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37 yang akan disambut Selasa ini disemarakkan lagi dengan pemasangan kain-kain rentang, pengibaran bendera negara dan papan tanda bersaiz besar di sekitar Bandar Seribu Kawan. Pemasangan kain-kain rentang dan pengibaran bendera di sepanjang jalan serta pemasangan papan tanda bersaiz besar menunjukkan rasa patriotisme dan sokongan rakyat dan penduduk kepada negara. Selain bangunan kerajaan, kedai dan premis swasta juga memasang kain rentang. 37 tahun yang lalu, Taman Haji Sermuda Omar Ali Saifuddin menjadi saksi kepada pemasyuran negara Brunei Darussalam menjadi sebuah negara yang merdeka lagi berdaulat. Taman inilah juga nanti menjadi saksi Perhimpunan Gilang Gemilang Hari Kebangsaan ke-37 yang menggabungkan pelbagai peringkat lapisan masyarakat di negara ini. Papan-papan tanda bersaiz besar juga ditempatkan di beberapa buah lokasi sekitar ibu negara. Ia juga bagi memeriahkan lagi suasana Hari Kebangsaan. Tema menjayakan wawasan negara menjadi mesej utama yang dipaparkan dalam papan-papan tanda tersebut. Papan tanda bersaiz besar juga turut dipasang di Taman Jubli Perak Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Tarikh 23 Februari sememangnya memberikan pengertian yang sangat mendalam kepada setiap lapisan rakyat dan penduduk di negara ini. Pelbagai aktiviti dianjurkan bersempena Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37. Demi menanai dan melindungi kemerdekaan, rakyat dan penduduk di negara ini perlu disemai dengan semangat Hari Kebangsaan sebagai tanda cintakan negara. Pagi tadi, Majlis Perundingan Kampung Lubuk Pulau MPK Lubuk Pulau mengadakan majlis menghayati Hari Kebangsaan di Balai Raya Kampung Lubuk Pulau, Daerah Tutong. Hadir yang berhormat Awang Haji Abdul Wahab bin Apong, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis dimulakan dengan perarakan pembawa bendera kebangsaan diiringi oleh Kelab ATV Kampung Lubuk Pulau yang dianggotai oleh ahli-ahli Majlis Perundingan Kampung Belia-Belia serta penduduk kampung. Perarakan bermula dari Masjid Kampung Lubuk Pulau menuju ke Balai Raya Kampung berkenaan. Majlis turut diisikan dengan taklimat bendera negara yang disampaikan oleh Pengiran Asrul bin Pengiran Momin, Ketua Cawangan Penerangan Daerah Tutong. Di samping itu, aktiviti mewarna bendera negara bagi kanak-kanak turut diadakan. Majlis umpamanya bertujuan untuk memberi pendedahan dan kesedaran penduduk kampung untuk sama-sama menghayati Hari Kebangsaan serta menanam semangat cintakan raja, bangsa dan negara. Sementara itu, program Belia Cinta Tanah Air 2021 yang diadakan bersempena
Sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan kali ke-37 dihasrat dapat menanam semangat cintakan tanah air yang tinggi dalam kalangan belia di negara ini melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, keugamaan, kepimpinan dan jati diri. Pada hari keempat program hari ini, para peserta mengadakan aktiviti kemasyarakatan dengan menyertai penduduk Kampung Ukong daerah Tutong melaksanakan aktiviti gotong royong. Program disertai 39 orang belia dari keempat-empat daerah. 3 pengisian program difokuskan selama 6 hari program dijalankan iaitu jati diri, kemasyarakatan dan pembangunan kapasiti diri. Aktiviti dihasrat dapat membimbing dan menanam sikap pemedulian dan kekitaan dalam kalangan belia terhadap masyarakat sekeliling selain menyumbangkan khidmat bakti mereka kepada orang ramai. Program seumpamanya juga merupakan satu mekanisme dalam membimbing para belia untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan bersifat kenegaraan dan kemasyarakatan selain dapat memberikan impak patriotik serta semangat cinta kepada negara. Program akan diteruskan dengan sesi bersama Cultural Movement yang diadakan di Dewan Silaturahim Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Bagi mempromosi Kenali Negara Kitani KNK terutama kepada generasi muda, Kompleks Membeli Belah Mabuhay dan Impiana Art Group menganjurkan peraduan mewarna. Aktiviti sumbangan sosial itu juga bermaklumat bagi mempertingkatkan kepekaan masyarakat di negara ini melalui hasil karya seni. Peraduan mewarna berlangsung petang tadi di Kompleks Membeli Belah Mabuhay. Lebih 20 kanak-kanak menyertai peraduan mewarna ini yang dibahagikan kepada 2 kategori iaitu kategori A di bawah umur 11 tahun dan kategori B di bawah umur 16 tahun. Peraduan diadakan bersempena sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37 selain menyerlahkan lagi kreativiti dan mengisi masa lapang kanak-kanak. Ke arah menyebarluaskan lagi dan memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai tadabbur Al-Quran dan pengajian kitab turath untuk dijadikan sebagai rujukan kehidupan seharian, program dakwah melalui tadabbur Al-Quran dan pengajian kitab turath diteruskan lagi semalam. Program dianjurkan Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB melalui Fakulti Usuluddin dan Pusat Penyelidikan dan Pengajian Jawi dan Kitab Turath dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama. Di Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kudang Daerah Tutong, program diisikan dengan ceramah yang disampaikan oleh Awang Hilman bin Haji Salim, Pengarah Pusat Kajian Fikih Al-Usrah Kupu SB, yang antara lain menyentuh mengenai amalan berzikir yang merupakan salah satu perkara yang dituntut oleh Islam sebagai amalan harian agar umat Islam akan sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Antara yang hadir yang berhormat Awang Haji Umar Ali bin Esong, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sufi, ulama yang bertasawuf, artinya hatinya dekat dengan Allah Subhanahu. Sementara itu, di Masjid Kampung Labu di daerah Temburong, ceramah disampaikan oleh Dr. Ahmad Yunus bin Kasim, pensyarah Kupu SB. Dalam ceramahnya, Dr. Ahmad Yunus mengenai surah An-Nas yang pendek dan ringkas namun membawa makna yang mendalam kepada manusia untuk berserah kepada Allah sebagai pelindung mutlak daripada kejahatan. Sekiranya kamu tanya kepada orang kafir Quraisy. Mengikut statistik individu yang memeluk agama Islam di negara Brunei Darussalam sejak awal tahun ini, mencatatkan seramai 46 orang telah memeluk agama Islam. Jumlah tersebut bertambah lagi hari ini dengan pengislaman seorang perempuan warga negara Filipina. Majlis pengislaman berlangsung pagi tadi di Rancangan Perumahan Negara Kampung Rimba, Gadong. Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lia Mei Sigaan Sangrones memilih nama Islamnya sebagai Norliani Sangrones binti Abdullah. Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamia, Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis pengislaman disempurnakan di hadapan pegawai dari Bahagian Pengembangan Dakwah Pengislaman Pusat Dakwah Islamia.
Mesyuarat Agung Persatuan Pengakap Daerah Brunei dan Muara yang diadakan pagi tadi bertujuan untuk meneliti minit Mesyuarat Agung Persatuan Pengakap Daerah Brunei dan Muara pada tahun 2018. Mesyuarat dirasmikan oleh Awang Metusin Orang Kaya Surah Haji Tuba yang dipertua Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Antara agenda mesyuarat laporan setiausaha, laporan bendahari, laporan Pesuruhjaya Pengakap Daerah dan pembubaran Jawatan Kuasa Majlis Pengakap Daerah bagi tahun 2018 sehingga 2021. Mesyuarat seumpamanya diadakan di setiap daerah dengan acara kemuncak pada Mesyuarat Agung Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam yang akan diadakan pada bulan depan. Mesyuarat berlangsung di Bangunan Ibu Pejabat Persatuan Pengakap Negara Brunei Darussalam.